Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semoga kita punya usaha mendapat keberkatan daripada Allah ya. Semoga apa yang kita belajar mudah kita dapat. Okey, kita masuk kepada bab kita masuk pada komposisi kimia yang seterusnya iaitu protein. Okey, kita terus kepada proteinnya. Sebatian, dia adalah sebatian organik. Okey, unsur dia adalah sebatian. Bila sebatian dia terbina daripada unsur. Okey, unsur-unsurnya ialah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan setengah-setengah protein ada fosforus dan sulfur. Sebab tu cikgu buat dalam bentuk bracket. Kan semuanya ada. Okey, protein ini adalah polimer. Nampak tak? Dan polimernya kita panggil polipeptida. Protein ini satu kumpulan yang besar. Sebatian organik yang besar. Monomernya ialah asid amino. Monomer ni kita panggil peptida. Ikatan kita panggil. Ikatan di antara polipeptida tu, nak ikatan ni nama ikatan peptida. Apabila dua asid amino bergabung melalui proses kondensasi yang kita dah belajar, okey, proses mendapat dipeptida. Kita tak panggil diamino ya, kita panggil dipeptida. Okey, secara umumnya ada lebih kurang 20 jenis asid amino. Okey. Okey, ini cikgu bagi contoh. Ni sajalah nama cikgu tak sini ni bukan untuk suruh awak hafal, untuk awak tahu sahaja. Tak perlu hafal bahawa ada 20 jenis asid amino. Okey, mungkin asid-asid amino ada yang pernah dengar. Mungkin awak pernah dengar lysine. Kadang-kadang awak tengok iklan kan, iklan jual vitamin C, dia kata ada tambahan lysine, leucine, macam-macam. Kadang-kadang jual shampoo, dia kata ada apa, ada asid amino apa, adalah mungkin kan mungkin ada apa, glycine ke, pernah dengar kan nama-nama ni. Okey, tapi tak perlulah nama-nama ni tak perlu dihafal. Cuma kalau kita pernah dengar tu nampaklah cerdik sikit ya. Okey. Ada beberapa asid amino nanti cikgu akan terangkan sedikitlah untuk pengetahuan dalam kehidupan kita. Okey, monomernya asid amino apabila bergabung dua dipeptida banyak-banyak asid amino bergabung berproses kondensasi dapat dipeptida. Okey, ini semua dah jelas ya. Ini pula, ini asid amino maksudnya kalau kita makan kan. Kita makan, okey, cikgu nak jelaskan supaya awak tak confuse. Kita makan protein besar. Contohnya kita makan daging. Daging adalah sumber yang mempunyai protein yang tinggi. Bila kita makan akan dicernakan di dalam perut. Masih ingat belakang rendah belajar. Perut ada enzim pepsin, pecahkan protein kepada apa? Polipeptida dan pepton kan. Okey, kemudian pergi kepada duodenum. Ada apa pula? Tripsin. Kemudian pergi ke mana? Usus kecil. Ada lagi erepsin semua. Last sekali akan dapat asid amino kan dalam usus kecil. Akan diserap masuk ke dalam kapilari darah di usus kecil. Kita makan makanan dalam bentuk yang besar. Masuk dalam badan kita, dalam sistem pencernaan kita akan dihidrolesiskan menjadi paling kecil. Beberapa peringkat supaya dapat meresap melalui membran plasma, baru boleh masuk dalam darah.
dalam darah tadi balik, dalam darah, diangkut darah. Bila sampai ke sel-sel tertentu, nanti awak akan belajar, asid amino itu akan bergabung balik. Membentuk apa? Dia membentuk protein plasma. Kan? Ada yang membentuk protein pembawa. Ingat lagi tak? So, dalam badan kita berlakulah proses kondensasi. Dan hidrolisis ni berlaku kat mana? Dekat dalam sistem pencernaan. Okey, protein ini pula dia lain sikit pada karbohidrat. Karbohidrat kita tak dapat hasilkan. Protein kita protein tertentu kita dapat hasilkan. Nanti kita akan tengok. Berbeza dengan karbohidrat. Karbohidrat kita kena ambil, kita kena makan. Protein pun kita kena makan. Tapi ada protein-protein tertentu yang badan kita sebenarnya dapat hasilkan. Okey, tak apa, kita tengok dulu kita teruskan. Okey, fungsi protein untuk pertumbuhan. Awak belajar daripada sekolah rendah. Sebab membina sel baru. Kalau ingat lagi, sel. Okey, sel baru. Okey, sekejap ya. Kena padam. Iris. Okey. Sekejap ya. Cikgu ni pun tak berapa nak mahir lagi guna benda ni. Allah. Okey. Nak lukis sel. Okey, sel. And okey. Mana? Okey. Ya. Allah. Tertekan pula. Sikit. Okey. Okey, sel. Sel kan, ingat lagi sel kita ada apa? Ada nukleus, ada membran plasma. Membran plasma terdiri daripada apa ni? Fosfolipid dengan protein kan? Lepas tu pula ada organel lagi. Organel kita pun ada membran plasma. Ada membran sel ni kan? Ada membran. Dalam mitokondria semua tu ada. Nukleus pun ada membran. Ini pun ada membran. Maka banyaklah memerlukan protein-protein. Maka tu yang orang belajar kata pertumbuhan membina sel baru. Okey, ini untuk apa? Seterusnya untuk sintesis enzim. Sebab semua enzim adalah protein. Hormon. Okey, kebanyakan hormon adalah protein. Hemoglobin juga protein. Keratin, collagen. Ini keratin pada rambut kita. Keratin, protein. Ini semua protein ni. Maka kita perlukan, sebenarnya kita perlu makan protein untuk membina protein. Ada juga protein yang badan kita hasilkan. Contoh enzim. Enzim badan kita hasilkan sendiri ya. Kita tak makan enzim kita. Badan kita sendiri hasilkan enzim. Membina otot. Otot pun perlukan protein. Kita boleh ambil. Pembinaan otot kita bina daripada protein yang kita makan. Okey. So, ni jenis-jenis protein ini juga untuk pengetahuan awak lah ya. Bukan pengetahuan, untuk nak tahu sajalah. Bukan untuk awak nak untuk nak kena hafal lah. Okey, biokatalis maksudnya sebagai enzim. Ni kepentingan protein. Tadi cikgu dah tengok. Yang tadi yang cikgu ni dalam buku awak. Ini ada dalam buku, maka kena tahu. Ini cikgu cari-carilah daripada Google, daripada internet. Okey, sebagai biokatalis maksudnya apa? Katalis awak dah belajar kan dalam kimia. Itu dia sebagai enzim mempercepatkan. Kita akan belajar collagen, keratin, elastin. Ini myosin, kita punya contractile proteins, maksudnya untuk pengecutan otot. Insulin ini adalah hormon, growth factor ini hormon, adalah protein. Albumin, protein. Hemoglobin, protein. Ini juga, ini metal, ini cikgu pun cikgu kena carilah ini immunoglobulin, ini lebih kepada apa? Antibody. Kan sekarang ni zaman awak mungkin tahulah semua berkaitan dengan ni. Cikgu rasa awak banyak baca juga kan, sebab sekarang kita
ada musibah COVID ni, menyebabkan kita pun dah banyak belajar pasal antibody, pasal immunoglobulin. Awak boleh baca lah yang orang duk share-share tu kan. Dapatkan ilmu. Okey, dan juga seed biji rain. Biji rain mempunyai banyak protein kan. Kalau kita makan biji rain, semua protein juga kan. Contohnya makan kacang panjang, kacang hijau ke kacang, semua tu juga ada sumber protein. Ini ada yang kita dapat hasilkan, ada yang kita tak dapat hasilkan. Antibody badan kita hasilkan. Okey. Ini untuk pengetahuan awak yang cikgu cakap tadi. Okey, sebelum tu cikgu rasa cikgu lebih kepada ni dulu kot. Asid amino kan? Tadi kan ingat tak asid amino ada 20 jenis. 20 jenis kan? Daripada asid amino 20 jenis asid amino ini, dia kita boleh bahagikan kepada dua. Perlu dengan tak perlu. Perlu maksudnya badan kita tidak dapat hasilkan sendiri, tak dapat sintesis. Maka kita perlu ambil dalam diet kita. Yang tak perlu sebab badan kita dapat hasilkan sendiri. Jika asid amino itu asid amino perlu, dia ada dekat mana? Dia ada dekat protein. Protein mana? Protein kita panggil protein kelas pertama. Oleh itu protein kelas pertama tu apa? Protein yang mempunyai asid amino perlu untuk badan kita. Protein kelas kedua inilah protein-protein yang mempunyai asid dia tidak mempunyai protein yang diperlukan oleh badan kita. Biasanya protein kelas pertama ialah protein daripada haiwan. Protein kelas kedua daripada tumbuhan. Itu kalau ambil protein kelas kedua ni, mungkin awak akan kekurangan beberapa asid amino perlu. So, dapatkan ilmu yang lebih lanjut ya. Jika awak adalah vegetarian ataupun vegan Okey. Di mana ini ada perlu, tak perlu, awak tak perlu hafal, awak hanya perlu tahu sahaja. Okey, perlu maksudnya badan kita tak dapat hasilkan, tak perlu badan kita dapat hasilkan sendiri. Ini kan kita nak tengoklah bagaimana badan kita tak perlu di mana, macam mana badan kita hasilkan sendiri. Okey, ini lebih kepada untuk pengetahuan, ini juga tak perlu hafal. Okey. Bila kita dapat hasilkan sendiri, badan kita nak hasilkan macam mana? Macam mana tahu? Okey, awak belajar dulu. Kita dalam setiap sel ada nukleus kan? Nukleus fungsinya adalah untuk, mana gambar ada tak gambar kat sini? Tak ada Kita belajar DNA nanti. Okey. Ada nukleus. Nukleus awak dulu belajar, nukleus fungsinya apa? Mengawal segala aktiviti sel. Apa maksud dia mengawal segala aktiviti sel? Maksudnya ialah sebenarnya dekat nukleus tu ada molekul yang kita kan namakan DNA. Dan dekat DNA itu dia membawa maklumat genetik. Kita juga belajar nukleus membawa maklumat genetik. Dia membawa maklumat genetik dalam bentuk DNA. Dan maklumat genetik itulah sebenarnya maklumat genetik untuk penghasilan protein. Maklumat genetik dalam bentuk kod. Nanti cikgu akan jelaskan dengan lebih detail Contohnya di sini Dia akan detail bila kita belajar asid nukleik nanti. Okey, contoh di sini awak tengok sini awak tengok sini. Contohnya ini FPH ini salah phenylalanine sejenis asid amino lah. Ataupun ini leucine sejenis asid amino. Dan untuk menghasilkan asid amino ni kod genetik dia ni, kod dia ni. Ini kod pada RNA-nya. RNA pula salin daripada DNA. DNA ada dekat nukleus kan? Dalam kromosom dalam nukleus. Okey, kalau UUA ni membentuk apa?
leucin. Ini adalah kod-kod genetik yang ada di dalam apa? Dekat DNA lah. Nanti kita akan belajar lah. Ni, kalau awak tak faham lagi pun, it's okay. Tak perlu faham lagi pun tak apa. Tapi kita ada kod-kod genetik untuk menghasilkan asid amino ini. Semua asid amino ni. Setiap spesies lain menghasilkan protein lain. Manusia menghasilkan protein jenis lain. Eggplant menghasilkan protein lain. Mikroorganisma menghasilkan protein lain. Virus menghasilkan protein lain. Semua lain-lain. Semua ada kod genetik yang tertentu. Nanti kita belajar ya. Okey. Ini tadi asid amino perlu dengan tak perlu. Jelas ya? Okey, so kita balik ke sini. Okey. Cikgu bawa ke sini. Okey, untuk struktur protein ni, cikgu dapati bagi pelajar form 4 tahun ni, KSSM, struktur protein awak tidak masuk dalam silibus KSSM awak. Tetapi untuk pelajar form 5 tahun ni, untuk SPM 2020-2021 lah, ke depan ke SPM kan. Okey, struktur protein masuk dalam silibus awak. Bermaksud awak kena tahu dan kena ingat. So ni cikgu ambil gambar ini, cikgu ambil directly daripada buku teks awak. Okey, tengok Tengok sini. Okey, ini apa dia? Polipeptida. Ni di bulat-bulat ni satu asid amino, satu asid amino sama melalui proses kondensasi dia menjadi satu polipeptida. Okey. Macam mana cikgu nak cakap ya? Kita balik tadi, sebenarnya nak hasilkan asid amino ni, polipeptida apa yang dihasilkan bergantung kepada kod genetik yang ada pada DNA. Satu kod menghasilkan satu. Katalah beberapa ni, katalah sini ke sini, satu rantai. Ini adalah satu polipeptida dan beberapa polipeptida ini beberapa asid amino bergabung membentuk satu polipeptida. Dan gabungan polipeptida tertentu kadang-kadang membentuk satu jenis protein. Okey. Ini yang paling asas. Struktur yang paling asas iaitu struktur primer yang dihasilkan di dalam kat mana ni? Ni hasil kat mana? Ingat lagi tak? Apakah organel yang menghasilkan protein? Ribosom. Ini proses yang berlaku di dalam ribosom. Ribosom kan kita kan menghasilkan protein. Maksudnya dia proses penghasilan polipeptida dan polipeptida bergabung membentuk protein. Mula-mula membentuk protein primer, urutan asid amino dalam satu polipeptida. Okey, dalam ribosom menghasilkan banyak-banyak jenis polipeptida, bergantung kepada maklumat yang dibawa oleh DNA. Mungkin dia menghasilkan apa? Struktur sekunder. Struktur sekunder ni apa? Apabila struktur primer polipeptida ini dalam bentuk yang dipintal dan dilipat oleh ikatan hidrogen, bentuknya macam ni. Namanya ialah struktur sekunder dan dia adalah bentuknya adalah apa? Alpha helix. Kalau dia membentuk macam ni, namanya apa? Kepingan berlisu beta. Nanti kita tengok ada dekat mana helix, alpha helix, ada dekat mana kepingan berlisu beta ini. Ini contoh-contoh nanti kita akan tengok. Dan kemudian jika beberapa, struktur tersier pula. Bila beberapa ni yang sekunder tadi bergabung membentuk struktur tersier pula. Ni nampak tak? Ni ada alpha helixnya, ada bentuk kepingan berlisunya bergabung membentuk struktur tersier. Kemudian struktur gabungan dua atau lebih tersier pula. Maksudnya dalam ni macam ni, lepas tu gabung lagi dua tiga yang macam ni. Gabung membentuk struktur kuartana. Sila hafal ya, sila ingat gambar-gambarnya. Okey. Ini
Tadi yang cikgu sebut tadi. Contoh polipeptida. Okey, ini sila hafal. Sekunder, kalau helix, beta, alpha helix, rambut. Kepingan belisu, sutera. Okay. Enzim yang banyaknya ialah yang bentuk tersier. Enzim, hormon, antibody. Jangan salah ni. Antibody ni. Antibody adalah bentuk tersier. Protein plasma juga bentuk tersier. Hemoglobin, awak kena hafal satu. Hemoglobin adalah bentuk kuaterner. Awak hafal hemoglobin. Ingat, hemoglobin adalah kuaterner. Yang lain-lain, kebanyakannya yang lain adalah tersier. Rambut dengan sutera, sekunder. Ini kena hafal ya, pelajar Form 5 ya. Form 5 2020-2021 ni. Sila hafal. Soalan boleh keluar. Dia bagi gambar. Soalan bagi contoh je. Dia bagi gambar ni. Gambar ni dia bagi. Di antara berikut, yang manakah contoh protein tersebut? A. Enzim. B. Hormon. C. Protein plasma. D. Hemoglobin. So, jawapan apa? Hemoglobin. Okay? Okay. Ini juga cikgu ambil daripada internet. Okay. Ini untuk pengetahuan sahaja. Supaya, ni contoh-contoh awak tengok contohnya. Okay. Kita tengok ni. Rice flour brown. Okay. Sorghum ni kita tengok. Rice dengan wheat. Supaya kita tahulah total protein. Okay, protein apa boleh tengok? Protein bagi rice kurang. Bagi ni, bagi wheat banyak. Gandum wheat. Okay. Lepas tu tapi okay, ini jenis-jenis asid amino yang ada pada rice. Total essential acid amino. Kalau tengok pada rice, acid amino essential dia 3.67 ini persen ini 5.41. Tapi cikgu nak tengok ini ni, tryptophan ni. Cikgu nak cerita sikit pasal tryptophan ni. Oh sorry, silap. Nak tengok ni. Tryptophan awak tengok sini dengan tengok sini. Sebab apa cikgu kaitkan dengan tryptophan? Tryptophan awak kan selalu cerita awak mengantuk dalam kelas ke apa semua kan. Tryptophan ini adalah satu asid amino yang terlibat dalam pembentukan serotonin yang nak bagi kita rasa macam mana? Rasa bukan khayal, rasa macam nak tidur lah, senang cakap itu. Bukan nak tidur lah, rasa macam rasa macam mana nak ni lah. Tengok kalau awak makan makanan yang buat daripada tepung gandum, kan kalau pergi sekolah pagi-pagi awak tak nak bagi mengantuk kan. So jangan makan makanan daripada tepung gandum. Contohnya apa makanan tepung gandum? Roti canai kan, tepung gandum. Sebab apa? Kandungan tepung gandum tryptophan tinggi. Tryptophan tinggi boleh menyebabkan kita nak relax je, rasa relax je, mengantuk je. So nasi, nampak tu, nasi kurang tu tepung beras lah, beras kurang tryptophan. Tapi protein dia kurang lah sikit kan. Tapi kita tengok so awak tengoklah yang mana kita tengok pula dari segi pemakanan. Mungkin sebelum tidur tu awak untuk nak pergi tidur, awak kena ambil makanan yang mempunyai protein tryptophan ini banyak. Ambillah makanan yang buat daripada tepung gandum. Ataupun makanan-makanan lain yang tinggi tryptophan. Carilah apa yang lagi yang tinggi tryptophan ni. Kalau macam corn flour lagi rendah tryptophannya. So cari. Kalau tengok daripada sini yang tinggi adult maintenance. Okay. So ini untuk pengetahuan awak. Bermaksudnya kita ni kena carilah ilmu. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Yang cikgu cakap ni awak boleh carilah lysine tu apa fungsinya. Tak silap cikgu, kalau ada vitamin C dijual, dia kata dia perkayakan dengan lysine. Awak kena tahulah apa fungsi lysine itu. Okay.
Okey, ini juga ini pun daripada ini lagi banyak lah, lagi banyak contoh-contohnya wheat, maize, wheat gandum. Kita di Malaysia kita apa kita makan makanan ruji kita adalah rice kan. Kita banyak makan rice lah. Gandum tu kita makan juga. Kita makan gandum banyak daripada kuih-kuih lah. Kuih-kuih Melayu. Kuih-kuih banyak lah buat daripada tepung gandum ni. Jagung pun kita jarang makan jagung. Banyak kita tepung jagung pun ada juga. Jagung pun ada juga lah makan. Tapi inilah yang kita makan paling banyak ni. Okey, ini dia punya dia kata plant sources. EA ni essential amino acid. Ini non-essential amino acid. Tadi dia ambil total essential grain. Oh, ini dia ambil dalam bentuk flour-nya tau. Ini dalam bentuk wheat grain percentage. Ni cikgu tak pastilah ni tinggi. Tapi ini sebab dia ambil flour. Flour maksudnya tepung. Ini pun tepung. Ini dia punya ni whole ni. Awak tengok kita makan beras beras dengan beras tinggi tu. Tinggi dia punya proteinnya. Dan ni tinggi proteinnya. Berbanding dengan wheat. Oat pun protein. Tengok ada. Sebenarnya dalam konsep makan ni kita kena pelbagaikan makanan kita. Sebab kita tengok sini kita tengok rice. Okey, histidine dia 2.5. Tapi kalau kita ni rendah. Maksud setiap makanan tu Tuhan buat berbeza-beza kandungan. So apa yang kita kena makan? Kita kena makan pelbagailah. Jangan makan nasi saja, tak ambil yang lain. Kalau kita makan nasi saja tak ambil lain, kita mungkin kekurangan protein yang kurang pada nasi, yang ada tinggi pada benda lain. Nampak? Kalau awak tengok sini kalau plant source, sebenarnya kalau kita makan nasi pun kita dapat dah protein ni. 3.5 dah. Kita makan nasi dengan beef, ada 43 protein dia. Ini casein ini ada pada casein ada pada susu juga. Okey, chicken, banyak makan chicken kan. Lebih kurang sajalah protein-protein ni. So ini non-essential. Non-essential ni apa? Maksudnya badan kita dapat hasilkan sendiri. Ni cikgu tak pastilah cikgu ambil dia. Sepatutnya cikgu masa cikgu ambil ni cikgu tengok ya. Unit itu apa ya? Mungkin dalam setiap cikgu tak berani nak cakap ni. Nilai dia ni nilai dia tu kalau ikut dalam awak cuma buat perbandingan dari segi number je. Jangan buat perbandingan segi gram ke apa, sebab ni kena check data itu data itu unitnya apa, nilai dalam per 100 gram ke, okey, ataupun cikgu dapatlah. Ini kalau awak tengok rice ni, rice 35.2 non-essential. Maksudnya okey, cikgu dah tahu dah. Campur dia 100 kan. Maksudnya total protein dia, daripada total protein bermaksud apa? 35.2 adalah essential amino acid. Lagi 60 lebih kurang 65% ni adalah non-essential amino acid. Maksudnya dalam tumbuh-tumbuhan, plant source kita ada banyak non-essential. Tinggilah, banyak tinggi kandungan non-essential berbanding essential. Pada animal source lebih kurang saja dia punya kandungan essential dengan non-essential.
So boleh tengoklah jenis-jenis asid amino yang berbeza-beza yang ada pada sumber makanan yang berbeza. Kita tengoklah apa keperluan kita sebenarnya, yang mana kita perlu lebih. Pada cikgu sedang saja kita makan berbeza-beza sumber supaya kita dapat semua sumber apa yang kita perlulah kita dapat. Ini pun ada lagi. Tengok ni daripada benda-benda daripada sumber yang berbeza. Tengok rice. Cikgu suka tengok pada tryptophan. Rice, wheat. Paling tinggi adalah wheat 1.2. Milk. Kau tengok milk pun tinggi tu, milk. Mana milk? Milk tu 1.4 paling tinggi ni. So tak tidur malam, bolehlah minum susu. Untuk memudahkan awak tidur. Sebab tryptophan ni penting untuk penghasilan serotonin tu. Nak bagi kita relax saja. Tengoklah apa keperluan awak. Keperluan kita berbeza-beza. Tapi untuk awak, malam tolong tidur, siang tolong jaga. Okey. Meningkatkan kandungan serotonin, tryptophan. Tinggi kandungan tryptophan ni lah ya. Makanan-makanan yang tinggi kandungan tryptophan. Boleh tengok. So sebenarnya nasi kita tak ada masalah. So makan nasi lemak pagi-pagi pun tak ada masalah. Tapi apa-apa pun jangan makan terlalu banyak. Kalau makan roti lebih tinggi lah kan, sebab roti daripada tepung gandum. Ini top 10 sources of veggie protein. Ingat dalam vegetable pun ada protein pakai spinach 50% ya, almost 50% adalah protein. Banyak kan? Sebab apa? Kalau kita makan dia kan ada plasma membrane. Dalam plasma membrane ada protein. Okay. Protein in meat berapa persen? Okay. So tengok mushroom pun agak banyak. Ada sayur-sayuran yang tinggi protein, ada sayur-sayuran yang rendah protein. Dapat ilmu. Okey. Itu sahaja untuk protein ya. Yang penting yang tadi itulah, yang awal-awal tadi, yang belakang-belakang ni hanya untuk pengetahuan tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.